Assalamualaikum, nama saya Anissa binti Muhammad Zamri. Saya akan menerangkan pengenalan tentang penyalahgunaan media sosial di kalangan remaja. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, media ini bermaksud alat atau pengantara dalam komunikasi ataupun perhubungan. Manakala, sosial pula bermaksud segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Oleh itu, media sosial membawa erti instrumen sosial dalam berkomunikasi. Secara mudahnya, media sosial adalah laman internet yang membolehkan manusia membina kumpulan keluarga semi umum, rakan-rakan, rakan niaga dan lain-lain yang berkongsi minat yang sama. Ianya adalah platform mudah yang sering digunakan oleh masyarakat di dunia, terutamanya di kalangan remaja, untuk saling berhubung dengan orang yang lebih berjauhan dari mereka. Sebagai contohnya, Facebook, WhatsApp dan Instagram. Namun begitu, hari demi hari, media sosial telah mendapat penerimaan yang tinggi dan permintaan yang berterusan. Oleh itu, di sebalik penerimaan ini, terdapat beberapa lingkungan remaja yang telah menyalahgunakan sosial media ini. Mereka menjadikan platform ini sebagai suatu perkara negatif, sama ada permintaan mereka sendiri ataupun penerimaan mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dania Hanis binti Baharudin, memegang kad matrik di 2019-2091-749. Saya akan terangkan salah satu faktor penyalahgunaan media sosial di kalangan remaja, iaitu sikap yang ingin mencuba dalam diri. Sikap ingin mencuba dalam diri seseorang remaja juga mendorong para remaja untuk melibatkan diri dalam isu penyalahgunaan media sosial. Hal ini demikian kerana pada peringkat umur remaja, para remaja sememangnya dipengaruhi oleh sikap-sikap ingin mencuba dalam diri mereka, sehingga mereka sanggup membuat apa-apa sahaja perkara demi kepuasan diri mereka sendiri, tanpa mengira baik atau buruk perkara yang mereka lakukan tersebut. Setiap peringkat perkembangan mempunyai dua tahap perkembangan moral yang menjelaskan perkembangan moral remaja. Jika dianalisis dengan teliti, perkembangan moral bagi remaja yang terlibat dengan isu penyalahgunaan media sosial ialah pada peringkat pra-konvensional, iaitu pada tahap orientasi, dendaan dan kepatuhan. Hal ini demikian kerana tahap orientasi, dendaan dan kepatuhan menjelaskan bahawa perkembangan moral seseorang manusia adalah dipengaruhi oleh sifat egosentrik dalam diri mereka dan mereka menentukan keselarasan moral untuk diri mereka sendiri. Hal ini bermakna remaja akan menganggap bahawa semua perkara yang dilakukan oleh mereka adalah betul. Oleh itu, remaja yang menyalahgunakan media sosial seperti melayari laman web lucah menganggap bahawa tindakan mereka tersebut adalah tidak salah dan tidak seteruk daripada perbuatan membunuh, merompak dan sebagainya, dan tiada pihak yang menyalahkan perbuatan mereka. Namun hakikatnya, tindakan mereka yang menyalahgunakan media sosial juga dianggap sebagai satu kesalahan sisi undang-undang. Tahap pemikiran remaja pada peringkat tersebut menyebabkan isu penyalahgunaan media sosial tidak dapat menemui sebarang jalan penyelesaian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan isu penyalahgunaan media sosial berlaku dalam kalangan remaja. Isu yang akan saya bincangkan ialah kekurangan pengawasan daripada ibu bapa. Kekurangan pengawasan daripada ibu bapa di rumah juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya isu penyalahgunaan media sosial. Pada hari ini, kebanyakan ibu bapa akan keluar bekerja pada siang hari dan cuma akan balik ke rumah pada sebelah malam, dan hal ini menyebabkan masa yang diluangkan bersama anak-anak menjadi kurang dan menyebabkan mereka tidak mengetahui segala pergerakan ataupun aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Apabila pengawasan daripada ibu bapa terhadap anak-anak mereka semakin kurang, maka anak-anak akan cenderung menggunakan kemudahan media sosial untuk tujuan yang negatif, seperti contoh melayari laman sesama lucah,
menyebarkan berita palsu dan sebagainya kerana ketiadaan bimbingan daripada ibu bapa di sisi mereka. Hal ini bermakna ibu bapa mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan tingkah laku anak-anak mereka. Oleh itu, ibu bapa perlulah meluangkan lebih banyak masa kepada anak-anak mereka supaya mereka boleh mengetahui tentang perkara ataupun pergerakan yang dilakukan oleh anak-anak mereka di luar rumah, dan anak-anak juga akan kurang melibatkan diri dalam masalah sosial sekiranya mereka mendapat kasih sayang dan perhatian yang secukupnya daripada ibu bapa mereka. Selamat sejahtera, nama saya Lau Wen Wei. So, hari ini saya akan menerangkan pengaruh kawan dalam penyalahan guna sosial media. Apa tu rakan sebaya? Gambar ini telah menunjukkan sekumpulan rakan sebaya. Semua orang mesti ada rakan sebaya. Tetapi apa maksudnya rakan sebaya? Rakan sebaya merupakan sekumpulan remaja yang sama dari segi umur, pendidikan, kelas sosial atau minda. Tidak dapat dinafikan bahawa remaja menghabiskan masa lebih banyak bersama dengan rakan sebayanya daripada ibu bapa. Oleh itu, rakan sebaya memainkan peranan yang penting dalam kalangan remaja. Daripada gambar ini telah menunjukkan bagaimana cara sifat dan tingkah laku remaja tersebut ditunjukkan, maka begitulah sifat dan tingkah laku rakan sebaya mereka. Sekarang saya akan menunjukkan beberapa gambar tentang pengaruh kawan yang menyebabkan penyalahan guna sosial media. Remaja cenderung untuk meniru atau mencontohi setiap tingkah laku rakan sebaya mereka. Justru, remaja perlu bijak memilih rakan sebaya supaya tidak terjejas dalam perkara yang negatif. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Faktor penyalahgunaan media sosial dalam kalangan remaja yang seterusnya adalah kurangnya pengetahuan tentang hak sebagai seorang pengguna. Menurut Hajiman Majlusak, faktor utama yang menyumbang kepada jenayah cyber adalah kurangnya pengetahuan dalam penggunaan teknologi dengan selamat. Kebanyakan rakyat Malaysia, terutamanya golongan remaja, menggunakan teknologi atas desakan globalisasi atau tidak mau dilabelkan sebagai ketinggalan zaman. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan golongan remaja menggunakan media sosial untuk melakukan aktiviti yang berunsurkan fitnah sehingga mendatangkan kesan negatif kepada diri mereka dan juga negara. Sebagai contoh, pada tahun 2008 negara kita dikejutkan dengan satu kontroversi di mana seorang remaja negara kita yang menuntut di sebuah universiti di Taiwan telah menghina lagu negaraku dan memuat lagu tersebut di laman YouTube. Hal ini menimbulkan kemarahan orang ramai. Perubahan zaman tradisional kepada zaman teknologi menyebabkan remaja alfa dan ketagih terhadap media elektronik sehingga cenderung untuk menyalahgunakan media elektronik untuk tujuan yang negatif, seperti tadi menghina lagu negaraku. Akibat daripada ledakan teknologi yang pantas secara tidak langsung menyebabkan remaja menggunakan teknologi tanpa mempunyai ilmu pengetahuan yang secukupnya mengenai undang-undang, penggunaan bahan teknologi, dan hal inilah yang menyebabkan remaja mudah menyalahgunakan teknologi, khususnya media sosial untuk tujuan yang negatif. Terima kasih. Okey, kita pergi kepada poin seterusnya, iaitu menjejaskan pencapaian akademik.
Kesan kepada penyalahgunaan sosial media dalam kalangan remaja adalah boleh menjejaskan pencapaian akademik mereka. Hal ini dapat dibuktikan bahawa para pelajar akan lebih meluangkan masa mereka dengan gadget yang mereka ada untuk mengakses dan melayari internet untuk menghiburkan hati mereka dan mereka hanya mahukan keseronokan semata-mata. Para pelajar juga berasa mereka berada di zon selesa kerana ibu bapa mereka telah menyediakan serba-serbi kelengkapan tentang kehidupan mereka. Oleh sebab itu, pencapaian akademik mereka akan merosot dan mengakibatkan pengabaian terhadap pelajaran atau pendidikan dan hanya mementingkan sosial media. Kesan ini juga dapat dilihat oleh guru mereka apabila anak murid menghadirkan diri ke sekolah. Mereka tidak memberikan fokus utama kepada guru yang sedang mengajar. Bukan sahaja mereka mengabaikan apa yang guru mereka sedang ajar, malahan mereka tidur di dalam kelas. Ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam memantau aktiviti anak-anak mereka supaya dapat membahagikan masa melalui pembelajaran dan bersosial secara terbuka. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azmin Syafiq bin Azmin, buka Mufid di 2009, 2091 dan 770. Dan hari ini saya akan beritahu tentang kesan-kesan buruk media sosial terhadap remaja. Penggunaan laman sosial ni menyebabkan ramai remaja menjadi lalai dan senang dipengaruh. Antara perkara yang boleh menjejaskan maruah mereka adalah contohnya menulis status yang kurang wajar yang boleh melambangkan kepribadian mereka dan mencetus perbalahan sesama pengguna media sosial. Apabila benda ni berlaku, ia akan mencetus pergaduhan antara dua belah pihak dan juga ia akan mencetuskan satu penyebaran fitnah di dalam laman sosial di mana ramai pengguna teknologi zaman sekarang ni boleh menengok status itu yang telah diupload dari internet. Selain itu, penyebaran aksi lucah di dalam sosial media. Zaman sekarang ramai juga remaja terpesong terhadap benda-benda ni dan tidak peka kerana apabila mereka menyebar video-video lucah itu, sudah terlambat mereka untuk membuang balik kerana perkara ini infonya cepat dapat. So apabila video itu tersebar, dia akan tersebar bukan saja di dalam internet, malah di internet secara global di mana semua orang merata dunia boleh tengok perkara ini. Apabila benda ni berlaku, dia akan juga merosakkan maruah mereka dan merosakkan nama baik keluarga mereka. Seterusnya, berkongsi alamat peribadi secara atas talian. Apabila anda, contohlah anda membeli barang atau apa-apa perkara yang dalam internet, ramai orang ditipu oleh scammer-scammer di luar sana. Niat mereka ialah untuk menipu anda supaya anda boleh dapat duit dan maklumat peribadi untuk mengugut mereka seperti memberi duit dengan nilai yang banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Raja Muhammad Samsuhali bin Raja Hamzah. Nombor matrik di 2019-209-1535. Kesan penyalahgunaan media sosial dalam kalangan remaja adalah menjejaskan kesihatan remaja itu sendiri. Penyalahgunaan media sosial dalam kalangan remaja dapat menjejaskan kesihatan. Hal ini berlaku apabila remaja terlalu leka menggunakan media sosial sehingga tidak dapat tidur dengan yang secukupnya. Kekurangan tidur mempunyai kesan negatif terhadap jantung. Satu penyelidikan telah dilakukan menyatakan bahawa seseorang yang tidur selama 4 jam mempunyai kadar denyutan jantung lebih tinggi berbanding kadar denyutan jantung seseorang yang tidur 8 jam. Hal ini memberi pendedahan risiko terhadap remaja untuk mendapat penyakit jantung. Kekurangan tidur dalam masa yang panjang akan menyebabkan tekanan darah menaik. Tekanan darah tinggi boleh memberi kesan kepada seseorang remaja. Selain itu, kekurangan tidur juga dapat melemahkan sistem imunisasi. Hal ini menyebabkan seseorang remaja itu mudah terdedah dengan pelbagai penyakit. Oleh itu, jelaslah bahawa penyalahgunaan media sosial dapat menjejaskan kesihatan seseorang remaja. Salam sejahtera, nama saya Ang Figit dari kumpulan 2. Saya akan membentangkan langkah mengatasi masalah penyalahgunaan media sosial dalam kalangan remaja.
pihak kerajaan atau pihak berkuasa haruslah mengambil tindakan penguatkuasaan undang-undang. Antara undang-undang yang sudah sedia wujud di Malaysia ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ataupun dikenal sebagai Akta 588. Seseorang yang mewujudkan penghantaran komen-komen atau permintaan yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik dalam media sosial hendaklah dihukum setimpal. Sebagai contoh, mengikut Seksyen 2331 dalam akta tersebut, penjenayah cyber ini akan didenda RM50,000 Malaysia atau dipenjarakan tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, sebagai pengguna media sosial yang bertanggungjawab, kita haruslah menghayati prinsip rukun negara keempat, iaitu kedaulatan undang-undang dalam diri individu. Dengan ini, kita dapat menjauhi diri daripada terjerumus dalam kesalahan jenayah cyber. Oleh itu, pihak kerajaan hendaklah melaksanakan peranan dalam menguatkuasaan undang-undang cyber demi kesejahteraan dan keamanan hidup kita terpelihara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal bin Bakar. Saya dari kumpulan 2. Jadi bahagian saya dalam assignment ini adalah untuk memberitahu langkah-langkah untuk mencegah daripada penyalahgunaan sosial media dalam kalangan remaja. Okey. So langkah pertama ialah mendekatkan diri dengan pengajaran agama. Seperti mana yang kita tahu, apabila kita mempunyai pegangan agama yang kukuh, kita mampu menghindarkan diri daripada melakukan perkara yang sia-sia. Ini kerana dalam contohnya seperti dalam agama Islam melarang untuk kita melakukan perkara sia-sia. Jadi bila kita ada pegangan agama yang kukuh, kita akan dapat tahu bahawa perkara mana yang boleh kita lakukan atau mana yang tidak boleh kita lakukan. Yang kedua adalah menggunakan internet dengan rasional. Contohnya adalah kita menggunakan internet untuk mencari maklumat, seperti mencari maklumat tentang assignment ataupun menghiburkan diri yang tengah duka atau kecewa sebab cinta atau sebagainya. Contohnya dengan mendengar lagu ataupun tengok video yang kelakar di YouTube. Okay. Yang ketiga adalah bijak mengurus masa melayari internet. Kita sebagai orang yang menggunakan sosial media ini, terutama remaja, perlulah meletakkan had penggunaan internet. Okay, contohnya dalam satu hari itu berapa jam, daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam sahaja. Ini kerana untuk mengelakkan daripada terleka dan supaya masa tidur rehat kita mencukupilah. Okay. Apabila kita dapat mengurus masa dengan pandai, kita dapat menjalani kehidupan sihat dan normal. Okey, akhir sekali adalah berupaya menjaga kemuliaan diri. Seperti yang kita tahu sekarang, ramai orang yang menggunakan internet, terutama sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter. Mereka banyak menggunakan internet untuk mencari populariti, sampai mereka sanggup memalukan diri sendiri. Contohnya mereka membuat naik video yang memalukan diri mereka untuk mendapatkan populariti itu. Jadi remaja perlulah pandai menjaga diri mereka supaya tidak terjerumus dalam bahagian yang memalukan diri itu, kerana itu akan merosakkan masa hadapan mereka. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zafrin bin Zaharin. Nombor metrik di 2019-2091-1774. Dan hari ini saya akan membentangkan mengenai langkah-langkah untuk kita membanteras penyalahgunaan internet dan juga sosial media. Jadi antara langkah-langkah yang dapat kita lakukan ialah pantauan daripada ibu bapa. Jadi untuk masa sekarang ni,
kita boleh nampak yang dari segi pantauan ibu bapa tu agak diambil mudah. Ini adalah kerana ibu bapa mungkin tidak terlalu risau kerana untuk masa sekarang ni dari segi umur yang 7 tahun pun dah boleh dah ada media sosial. 7-8 tahun ataupun paling-paling kurang 10 tahun dah ada dah media sosial. Jadinya ibu bapa ni dia kurang peka dengan penggunaan media sosial untuk dari kalangan kanak-kanak dan juga remaja. Antara langkah-langkah yang boleh ibu bapa ambil adalah untuk yang pertama, boleh menaik turun aplikasi Family Link di dalam telefon anak-anak mereka. Aplikasi Family Link ni dia boleh membantu ibu bapa untuk memantau sebagai contohnya hasil carian mereka di internet. Jadi dengan adanya Family Link ni ibu bapa juga boleh memantau aplikasi apa yang dinaik turun oleh anak-anak mereka. Jadinya dari sini kita boleh nampaklah aplikasi mana yang selamat, aplikasi yang mana yang sesuai untuk kanak-kanak. Jadinya melalui Family Link ni banyak jugalah membantu walaupun ibu bapa tiada di rumah ataupun berdekatan dengan anak-anak, namun mereka masih boleh memantau mereka. Yang kedua, ibu bapa boleh mengambil inisiatif untuk menggunakan kelembutan lah antaranya, sebab kita tahu anak-anak dari segi tak kira umur memerlukan privasi yang tersendiri. Namun begitu ibu bapa perlulah untuk bertanya ataupun follow anak-anak di media sosial untuk tengok apa yang mereka update, apa yang mereka selalu post, supaya ibu bapa boleh kesan ataupun boleh mengesanlah apa perasaan anak-anak ketika itu. Kadang-kadang sebabnya kanak-kanak ataupun remaja dia tidak terlalu, ada setengahnya susah untuk berkongsi masalah kepada ibu bapa. Jadi mereka menggunakan media sosial untuk meluahkan perasaan, dan media sosial pula dia terkandung dengan ramai orang yang pelbagai pendapat dan kemungkinan besar dia yang membawa pengaruh negatif pada anak-anak. Jadi kita ataupun sesiapa yang berdekatan, terutama sekali ibu bapa lah, ibu bapa yang berada dekat dengan anak-anak haruslah bertanya-tanya lah, bukan saja dari media sosial, namun mereka juga perlu tanya secara berdepan ada masalah ke tak, dan tanyalah ada apa perasaan mereka ketika itu, supaya mereka tidak terlalu bergantung kepada media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noel Hash bin Hasni. Okey, kesimpulannya, media sosial ini sekiranya digunakan tanpa walau serta batasan akan merosakkan minda anak-anak muda zaman sekarang. Oleh itu, ibu bapa hendaklah sentiasa memantau dan menunjukkan cara yang betul menggunakan media sosial. Bagi pihak kerajaan iaitu SKMM, mestilah mempertingkatkan lagi pemantauan dan sekatan web yang mampu merosakkan minda remaja masa kini. Sekian.